Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi cikgu akan ajar pula tentang perubahan fizikal ketika akil balik. Okay, jadi tadi kita sudah belajarkan tentang organ pembiakan lelaki dan juga perempuan. Sekarang kita akan tengok pula apakah yang akan terjadi kepada organ-organ ataupun bahagian badan lelaki dan perempuan ketika berlakunya akil balik. Okey. Jadi kita tengok pula apakah itu akil balik. Jadi akil balik ni kalau kita tengok sini dia bermaksud adalah peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang menghasilkan sel pembiakan. Jadi akil balik ni maksudnya apabila seseorang lelaki ataupun seseorang perempuan sudah matang dan boleh menghasilkan sperma dan juga ovum. Okey, iaitu sel-sel pembiakan. Jadi itulah akil balik bermaksud peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang menghasilkan sel pembiakan. Okay, jadi akhir balik itu maksudnya adalah apabila lelaki boleh menghasilkan sperm dan perempuan boleh menghasilkan ovum. Okay, jadi kamu kena hafal, benda ni kadang-kadang mereka akan tanya dalam objektif, kadang-kadang mereka akan tanya dalam bahagian subjektif. Jadi kamu kena jawab, okay? Kamu kena jawab, kamu kena tulis panjang-panjang macam ni. Selalunya markah dia adalah 1. Okay, jadi kamu kena hafal pembiakan menjadi matang dan boleh menghasilkan sel pembiakan. Sel pembiakan macam ovum dan juga sperm. Okay, jadi umur lelaki ketika mencapai akhir balik adalah lebih kurang 14 hingga 17 tahun. Okay, manakala perempuan antara 10 hingga 12 tahun. Okay. Jadi kalau lelaki adalah dia lambat sikit untuk menjadi matang ataupun akhir balik, perempuan adalah lebih awal 10 hingga 12 tahun. Lelaki adalah 2 tahun lagi lambat. Okay? Jadi kalau kamu tengok, apakah yang terjadi kepada lelaki secara fizikal apabila berlakunya proses akil balik ataupun badan menjadi matang untuk menghasilkan sel pembiakan macam sperm. Okay, jadi kalau kamu tengok sini, peti suara ataupun larynx akan membesar. Okey, sebab tu lah kalau lelaki masa kecil, kecil suara derang. Okay, macam budak-budak. Tapi bila sudah dewasa, suara derang menjadi semakin garau. Okey, semakin menjadi lelaki. Jadi mereka juga tumbuh misai dan janggut. Okey, dia akan tumbuh dekat ketiak dan juga dekat dada. Okey, dan sebabkan akil balik adalah proses pematangan. Jadi menghasilkan sel pembiakan seperti sperm dan hormon. Jadi kamu kena hafal lah benda ni, testis menghasilkan sperma dan hormon. Okay, kalau kamu masih ingat lagi tadi, cikgu ada ajar testis menghasilkan sperma dan juga hormon testosteron yang diperlukan oleh lelaki. Okay, jadi selain tu juga mereka tumbuh bulu lah, okay, dekat badan dan zakar dan skrotum mula membesar. Okay, jadi kalau kamu masih ingat tadi bahagian zakar dan juga skrotum, kita ada belajarkan bahagian kulit. Jadi kamu cuba tengok balik apa yang cikgu ajar ataupun kamu boleh buka buku. Dan ni adalah perubahan lelaki dari segi fizikal kalau berlakunya akil balik. Okay, akil balik kamu kena hafal di mana badan menjadi matang untuk menghasilkan sel pembiakan seperti sperm ataupun ovum. Okey. Jadi untuk wanita pula, perubahan wanita, okey, dada menjadi besar, okey, dan juga tumbuh bulu di bahagian-bahagian yang tertentu dan juga macam cikgu ajar tadi, ovari menghasilkan ovum dan hormon. Okey, so ovari yang bersambung dengan fallopian tube. Okey, so ovari adalah yang menghasilkan organ pembiakan iaitu yang menghasilkan sel pembiakan seperti ovum. Kalau hormon, kamu masih ingat tadi cikgu baru saja ajar adalah progesteron dan juga estrogen. So hormon progesteron dan juga estrogen adalah hormon yang diperlukan oleh wanita supaya mereka mempunyai fizikal yang tertentu seperti wanita, okey. Dan juga kitaran haid bermula. Kitaran haid bermula disebabkan badan menjadi matang untuk menghasilkan ovum iaitu sel pembiakan. Bila badan menghasilkan ovum ataupun sel pembiakan, minta maaf, jadi kitaran haid pun akan bermula. Okay? So lelaki
selalunya mereka akan matang apabila 14 hingga 17 tahun. Kadang-kadang soalan ni mereka akan tanya dekat objektif. Kalau perempuan 10 hingga 12 tahun. Okay, kamu kena hafal. Kadang-kadang dia akan tanya dekat bahagian objektif. Okay, jadi perbandingan gamet. Kita sudah tahu kan akhir balik ni adalah badan menjadi matang, menghasilkan ovum dan juga sperm. Jadi kita bandingkan apakah ovum dan sperm. So kalau sperm mereka ada nukleus di bahagian kepala. Okay, so ada 3 bahagian sperm yang kamu kena hafal. Cikgu sudah ajar dekat bab lalu. Okay, sperm dan ovum. So kita ada kepala, bahagian tengah dan juga ekor. Okay, so kepala adalah membawa genetik lelaki sebab dia ada genetik di dalam bahagian nukleus. So leher ni dia ada menghasilkan tenaga bagi pergerakan ekor. Di bahagian tengah ataupun bahagian leher ni dia ada tenaga dekat sana. So supaya ekor ni boleh bergerak dan boleh berenang. Okay? Jadi dekat bahagian tengah ataupun dekat bahagian leher ni dia menghasilkan tenaga. Okay? Supaya ekor ni boleh bergerak-gerak dan berenang. So ekor ni yang akan menggerakkan sperma ke depan. Jadi kalau untuk perempuan ovum ada membran sel ataupun sel membran memberi bentuk kepada ovum. Jadi sel membran ni dia akan membuat ovum ni menjadi bentuk bulat lah macam ni. Okay? And then ada nukleus. Okay? So nukleus ni adalah mengandungi bahan keturunan daripada ibu. Maksudnya secara genetik lah. Kamu ada genetik imprint di dalam bahagian nukleus. So dapat daripada ibu. So sini sitoplasma. Okay, sitoplasma macam sel-sel yang lain. Okay, dia akan memberi nutrien kepada ovum. Jadi kamu kena hafal lah semua benda ni. Kalau ada yang kamu kurang faham, kamu boleh tanya cikgu seperti biasa. Tapi kamu memang kena hafal. Sebab selalunya dalam bahagian subjektif, mereka akan bagi dan mereka akan suruh kamu isi ruang kosong. Apakah perbandingan nukleus, sperm dan juga ovum? Apakah perbandingan mereka? Apakah fungsi nukleus? Apakah fungsi kepala, leher, ekor? Jadi kamu kena hafal. Okay? Jadi ini adalah perbandingan gamet lelaki dan juga gamet perempuan. Okay, jadi kamu kena hafal lah betul-betul. Selalunya mereka akan tanya bahagian leher. Okay? So tenaga. Kalau untuk wanita, selalunya mereka akan tanya ni, nukleus. Okay, apakah yang ada mengandungi bahan keturunan daripada ibu. Dan juga lapisan jeli ni mereka juga akan tanya kadang-kadang akan membantu ovum melekat pada dinding uterus. Jadi mudahlah untuk fetus membesar dekat dinding uterus supaya bayi boleh membesar dengan baik. Okey, jadi ini adalah slide yang terakhir. Okey, perbandingan dan juga persamaan sperm dan juga ovum. Proses sperma dan ovum yang sama adalah ni. Yang sama adalah membawa maklumat genetik. Okey, ini adalah yang sama dan juga mereka adalah sel pembiakan seks. Okey, so maksudnya sel pembiakan seks untuk lelaki adalah sperma, sel pembiakan seks untuk perempuan adalah ovum. Dua-dua ni membawa maklumat genetik daripada ibu ataupun daripada ayah. Jadi sebab itulah bila bayi terlahir, kadang-kadang muka dia adalah seperti ibu, kadang-kadang muka dia seperti ayah. Jadi kenapa? Sebab ada maklumat genetik daripada ibu dan ayah. So beza sperma dengan ovum ni, sperma dia boleh bergerak, ovum tidak boleh bergerak. Okey. Sperma boleh bergerak. Kenapa? Sebab dia ada ekor dan juga dia ada tenaga dekat bahagian leher. Ovum tidak ada ekor, ovum tidak ada tenaga. Jadi kalau sperma dia dihasilkan oleh testis, okey. Kalau ovari dia dihasilkan oleh ovum dihasilkan oleh ovari. So sperma ni adalah gamet jantan ataupun gamet untuk lelaki. Ovum ni adalah gamet betina ataupun gamet untuk perempuan. Okay, so satu lagi yang amazing pasal badan manusia ni adalah ovum adalah sel yang terbesar di dalam badan perempuan. Okay, ovum adalah sel yang terbesar di dalam badan perempuan, manakala sperma adalah
sel yang terkecil di dalam badan lelaki. Okay, so ovum adalah yang paling besar, sperma adalah yang paling kecil. So, berlaku persenyawaan dekat fallopian tube. Jika berjaya, ia akan mendekat dekat uterus dan fetus akan membesar dekat bahagian uterus dan akan menjadi bayi. Okay, jadi seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Okay? Dan juga kalau cikgu bagi latihan ataupun soalan, cikgu harap kamu buat sebab cikgu mahu tengok kalau kamu faham ataupun tidak. Okay, jadi kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh selalu sahaja tanya cikgu.